Isham Jalil gelar Puat sebagai cyber trooper murahan. PAS desak masyarakat henti budaya jatuhkan hukuman terhadap isu GISB. PAS tidak setuju PRK sebagai ukuran kekuatan sesebuah parti. Amanah tuntut kongsi kuasa, pemuda BN tegur jangan kelojoh. Perdana Menteri maklum subsidi murid keluarga kaya di sekolah harus dihentikan. GRS Sabah beritahu rundingan bahagi kerusi belum bermula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mira Akilah dalam Netstep News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstep Malaysia. Puat tidak berkelakuan seperti seorang speaker Dewan Undangan Negeri yang sepatutnya. Sebaliknya bertindak seperti seorang cyber trooper murahan. Bekas Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Isham Jalil selar kenyataan Puat Zarkashi yang menuding kekalahan PN pada PRK Mahkota kepada Isham. Beliau mendakwa Puat seperti itu kerana tidak berpuas hati dengan tuduhan beliau ialah pelajar kelas komunis. Kedua-dua ahli politik itu saling menyerang sejak minggu lepas selepas Isham menuduh Puat dan rombongan ahli BN mempelajari komunisme semasa lawatan ke China baru-baru ini. Selepas PN berjaya menang besar PRK Mahkota di Johor pada hari Sabtu, Puat memuat naik mesej sindiran di Facebook mengejek PN dan Isham, mengajak pembangkang menghantar Isham pelajar politik dari sekolah-sekolah politik di China. Mengulas lanjut, sebagai maklum balas, Isham menuduh bahawa Puat dan UMNO telah tunduk kepada DAP dan komunisme. Selain itu, beliau menggelar Parti Melayu itu sebagai pengkhianat perjuangan Melayu dan prinsip UMNO yang asal. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man menggesa semua pihak untuk berhenti menghukum isu melibatkan GISB selagi kes itu belum diputuskan mahkamah. Katanya mereka tidak mempunyai autoriti yang boleh menentukan sama ada kumpulan itu bersalah atau sebaliknya. Beliau menegaskan budaya menjatuhkan hukuman sebelum keputusan mahkamah jelas bercanggah dengan kaedah pengasingan kuasa yang menjadi teras dalam negara. Malah beliau melihat ia lebih malang jika pihak yang melakukan penyiasatan terus menjatuhkan hukuman bersalah dan seolah-olah memberi tekanan kepada mahkamah agar seiring dengan keputusan mereka. Walhal tugas pihak penyiasat hanyalah mencari dan mengemukakan bukti siasatan untuk dipertimbangkan dalam perbicaraan mahkamah. Menurut Ahli Parlimen Kubang Kerian itu, ramai pihak mengulas kes GISB sehingga menggambarkan seolah-olah pihak berkenaan telah pun dijatuhkan hukuman bersalah. Naib Presiden PAS menegaskan pilihan raya kecil bukan ukuran kekuatan atau kelemahan sesebuah parti. Datuk Muhammad Ammar Abdullah berkata, berdasarkan pengamalan parti itu dan mengambil contoh di Kelantan, mereka pernah kalah dalam PRK terdahulu namun dapat menang balik pada PRU. Justru beliau berpendapat kekalahan PN di PRK Dun Mahkota bukan ukuran sekaligus menganggap ia bukan kayu ukur yang mutlak. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika ditemui selepas istiadat pengurniaan Kehormatan Kebesaran Negeri Kelantan sempena Hari Keputeraan Sultan Kelantan Sultan Muhammad V ke-55 di Istana Balai Besar. Muhammad Ammar memberitahu PN masih lagi mampu mengekalkan undi sebanyak sekitar 7,000 yang diraih semasa PRN lalu. Ujarnya bagaimanapun PN boleh menjadikan kekalahan di PRK Dun Mahkota sebagai satu iktibar dan pedoman dalam menyusun gerak kerja untuk PRU akan datang. Tidak sampai 24 jam selepas PRK Dun Mahkota selesai, Setiausaha Pemuda Barisan Nasional Hafiz Arifin menegur Ketua Pemuda Amanah kerana mendakwa ada tuntutan berkenaan perkongsian kuasa. Katanya ramai pihak di Johor merasakan kenyataan Hasbi muda itu seperti lebih lajak dari laju.
Hafiz menarik perhatian kepada PRK Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram pada September tahun lalu mengingatkan BN tidak membuat apa-apa tuntutan selepas sehabis baik memenangkan amanah. Beliau tidak mahu nanti ada pihak yang melihat dan merasakan ada sifat gelojoh dalam hasrat yang diajukan. Dalam teguran ini, Hafiz masih menyifatkan amanah sebagai rakan dalam keluarga perpaduan. Beliau berkata Hasbi patut mengutamakan hubungan baik antara kerajaan pusat dan negeri serta kerjasama dan ruang bicara baik antara parti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menggesa subsidi kepada anak-anak dari keluarga golongan paling kaya di sekolah terbaik dibiayai kerajaan dihentikan. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata kerajaan mahu bersikap adil dalam mengagihkan bantuan dengan mengutamakan kumpulan memerlukan seperti golongan rentan. Beliau berkata demikian ketika berucap sempena pelancaran Simposium Kebangsaan 2024 Menoktah Kemiskinan. Menurut Datuk Seri Anwar, keadaan ini tidak adil kini apabila ada anak penjawat awam kanan, pimpinan politik dan pengusaha terkenal dihantar ke sekolah terbaik dibiayai kerajaan. Menurutnya, keadaan itu tidak menggambarkan peratusan anak miskin ke pusat pendidikan terbaik dibantu kerajaan seperti Sekolah Menengah Sains dan Maktab Rendah Sains Mara. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menggesa sindrom kebergantungan berterusan dalam kalangan golongan rentan terhadap bantuan kerajaan juga perlu ditangani sebaik mungkin dan tidak wajar dibiarkan berterusan. Jelasnya, kebergantungan berterusan bukan penyelesaian mutlak khususnya dalam memerdekakan ekonomi mereka daripada kelompok miskin tegar. Timbalan Setiausaha Agung GRS Armizan Muhammad Ali berkata rundingan pembahagian kerusi antara rakan Gabungan Rakyat Sabah GRS bagi menghadapi PRN hanya akan dimulakan apabila tiba masanya kelak. Kata beliau, mandat GRS yang menerajui kerajaan negeri masih berbaki kira-kira setahun dan tempoh terbabit akan digunakan sebaik mungkin bagi menyelesaikan masalah serta isu yang menjadi keutamaan rakyat. Gagasan Rakyat merupakan parti komponen GRS bersama Parti Maju Sabah, Parti Bersatu Sabah, Parti Solidariti Tanah Airku, Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu, Parti Harapan Rakyat Sabah, Parti Liberal Demokratik dan Parti Cinta Sabah. Beliau berkata demikian kepada pemberita dan mendedahkan bahawa Sabah telah menghadapi pelbagai isu legasi, air dan sebagainya. Bagaimanapun, beberapa projek untuk menangani isu tersebut telah dijalankan dan bukan hanya perancangan atas kertas sahaja. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia, bersama melangkah dengan yakin. Saya Mirakila, Assalamualaikum dan salam sejahtera.